Ini bab ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم, yaitu bab apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti kesepakatan ahli ilmu, dan apa yang disepakati oleh orang-orang di dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, dan tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi SAW di Madinah. Begitu juga Muhajirin dan Ansar, tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhajirin dan Ansar di Madinah. Musalla Nabi SAW, mimbar dan kubur, yakni kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa ada seorang A'rabi telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Islam. Setelah itu A'rabi tadi ditimpa demam ataupun mengidapi demam yang teruk di Madinah. Dia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, batalkanlah bai'ahku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah lalu berkata, "Batalkanlah bai'ahku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Kemudian A'rabi itu datang lagi. Dia berkata, "Batalkanlah bai'ahku." Tetapi Nabi SAW tetap enggan. Lalu keluarlah A'rabi itu, yakni dari bumi Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Madinah ini sesungguhnya seperti kir, yakni kir, yaitu peniup, tukang besi, peniup tukang besi, tamfi khabathaha, yang menghilangkan ataupun membuang kotorannya dan meninggalkan yang baik daripadanya, yakni mengekalkan yang baik daripadanya, yakni daripada Madinah itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, "Aku selalu mengajar Al-Quran di hadapan Abdurrahman bin Auf. Pada haji yang terakhir yang dikerjakan oleh Umar, Abdurrahman bin Auf berkata, yaitu ketika dia di Mina, kalaulah engkau pergi, alangkah baiknya, maksudnya kalau engkau pergi kepada Amirul Mukminin, ada orang datang kepadanya, orang itu berkata, inna fulanan yaqul, si fulan berkata, kalau Amirul Mukminin mati, nescaya kita akan berbai'ah kepada si fulan. Umar pun berkata, la aqumanna al-'ashiyah, petang ini pasti aku akan berdiri untuk memberi ucapan, untuk mengingatkan orang-orang yang mahu merampas, ay yaghsibuhum, yuriduna ay yaghsibuhum, merampas daripada mereka, yakni orang-orang yang berhak, memang berhak. Qultu, saya berkata, yakni kata Abdurrahman, la taf'al, jangan kau lakukan begitu, kerana ini musim haji, di mana orang-orang biasa ramai berkumpul pada masa ini, dan mereka akan
berada di dalam majlismu. Mana mereka tidak akan terkawal daripada menghadiri majlismu. Aku bimbang mereka akan memakaikan ucapanmu itu dengan makna yang tidak dikehendaki olehmu, dengan maksud yang tidak dikehendaki olehmu. Lalu dibawa terbang oleh setiap orang yang mahu terbang. Maknanya lalu berita yang salah itu akan tersebar dengan cepat sekali lah. Fa'amhil, tunggulah dulu sehingga engkau sampai ke Madinah, yaitu negeri tempat Nabi SAW berhijrah, negeri sunnah. Di situ engkau dapat bercakap dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar sahaja, dan mereka akan mengingati ucapanmu dengan baik, dan mereka akan letakkan ucapanmu itu untuk makna yang sebenarnya. Jadi mereka akan pakaikan ucapanmu itu dengan makna yang sebenar. Umar pun berkata, wallahi la aquman nabi, demi Allah pasti aku akan berdiri untuk menyampaikan perkara ini dalam majlis yang mula-mula sekali akan kuadakan di Madinah nanti, yakni setelah aku pulang. Ibnu Abbas berkata, kami pun pergi pulang ke Madinah. Faqala, maka Umar berkata, yakni dalam ucapan dia yang mula-mula sekali setelah sampai ke Madinah, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran ataupun membawa kebenaran, dan dia telah menurunkan kepadanya Alkitab. Di antara yang diturunkan oleh Allah yakni kepadanya ialah ayat rejam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Muhammad bin Sirin, beliau berkata, kami pernah berada di samping Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah memakai sepasang pakaian yang dicelupkan dengan celupan mumasyak, mishk. Dia memakai satu sut kain daripada katan yang dicelup dengan celupan mishk, itu nama celupan. Dia pun membuang hingusnya, lalu berkata, wah Abu Hurairah, dia mengesat hingus dia dalam kain katan ini, bukan main, kata dia. Aku masih lagi sesungguhnya nampak aku tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik ataupun rumah Aisyah, tersungkur pingsan. Aku masih lagi sekarang ni pun nampak lagi aku pernah tersungkur, kata dia, di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah, tersungkur pingsan, maghsyiyan alaih. Orang yang datang, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Dia menganggap aku gila, padahal tidak ada langsung kegilaan padaku. Aku tidak gila sikit abuk pun. Ma bi illal ju', yang ada hanyalah lapar. Aku hanya lapar pada ketika itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abis, beliau berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya, adakah engkau ikut serta pada hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? yakni ikut serta pada hari raya, yakni ikut serta dalam sembahyang hari raya. Beliau menjawab, ya, kalaulah tidak kerana kedudukanku di sisinya, tentulah aku tidak dapat menyaksikan yakni apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, kerana kecilnya aku, yakni pada ketika itu aku masih lagi kecil. Beliau pun pergi ke suatu tempat tanda dekat dengan rumah Kathir bin As-Salt
Ini Nabi SAW pergi. Ini dia cerita. Nabi SAW pun pergi ke tempat yang ada tanda dekat rumah Kathir bin As-Salt. Lalu baginda bersembahyang, kemudian berucap. Beliau tidak ada menyebutkan, yakni Ibnu Abbas, kata perawi di bawahnya, yakni Abdurrahman bin Abis, yakni Ibnu Abbas tidak ada menyebutkan azan, dan tidak ada juga menyebutkan iqamat, yakni untuk semaya raya. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang memberi sedekah. Mulalah orang-orang perempuan itu menghulurkan tangan mereka ke telinga-telinga dan ke leher-leher mereka masing-masing, yakni untuk mengambil perhiasan untuk disedekahkan. Nabi SAW pun menyuruh Bilal pergi mendekati mereka, yakni orang-orang perempuan itu. Kemudian dia kembali pula kepada Nabi SAW, yakni pergi untuk ambil barang-barang tadi, barang-barang kemah tadi, dan bawa pergi kepada Nabi SAW. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW selalu pergi ke Quba dengan berjalan kaki dan dengan berkenderaan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata kepada Abdullah bin Zubair, kebumikanlah aku bersama-sama dengan sahabat-sahabatku. Maksud sahabat-sahabatnya itu ialah isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Jangan engkau kebumikan aku bersama Nabi SAW di dalam rumah, yang di dalam rumah, kerana aku takut akan dianggap aku lebih, kerana aku takut akan dianggap aku ni suci ataupun lebih daripada yang lain-lain. Diriwayatkan daripada Hisham, daripada ayahnya, bahawa Umar telah menghantar orang kepada Aisyah untuk menceritakan, untuk menyampaikan pesannya, iaitu izinkanlah daku dikebumikan bersama-sama dengan dua orang sahabatku. Aisyah berkata, tentulah, demi Allah, tentu mana aku terima, yakni permintaan itu. Qala, perawi berkata, wa kana ar-rajul idza arsala ilaiha min as-sahabah, mana-mana sahabat bila menghantar orang kepada Aisyah untuk minta dengan dia, biar dia izinkan agar dikebumikan dekat Nabi SAW, tetapi beliau menjawab, la wallah, tidak, dia tidak benar, demi Allah, la uthiruhum bi ahadin abadan, aku tidak akan mengutamakan sesiapa pun dengan mereka sampai bila-bila. Aku tidak akan mengutamakan sesiapa pun daripada mereka, ataupun aku tidak akan melebihkan orang lain, sesiapa pun daripada mereka sampai bila-bila pun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersembahyang asar. Selepas itu, selepas asar, kami pergi ke kawasan, ke tanah tinggi, ketika masih matahari masih lagi tinggi. Zadal Laith, Laith menambahkan dalam riwayatnya daripada Yunus, jauh awali itu daripada Madinah ialah 4 batu ataupun 3 batu daripada Madinah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, gantang di zaman Nabi SAW ialah 1 cupak dan 1/3 cupak. Cupak kamu hari ini, 1 cupak dan 1/3 cupak kamu hari ini. Waqad zida fihi, cupak ini telah ditambahkan, yang ini telah diperbesarkan cupak ini. Yang cupak yang ada ini telah diperbesarkan daripada yang ada di zaman Nabi SAW dahulu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkatilah untuk mereka pada sukatan mereka, berkatilah untuk mereka pada gantang mereka dan cupak mereka. Maksud baginda ahli Madinah, mereka itu maksudnya penduduk Madinah.
Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah berzina dari kalangan Yahudi. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya mereka direjam berhampiran dengan tempat diletakkan jenazah dekat masjid Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW nampak bukit Uhud, jadi daripada jauh. Baginda pun berkata, inilah bukit yang yuhibbuna, kasih kepada kita, dan kita kasih kepadanya. Bukit yang menyintai kita dan kita menyintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah, yakni telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram, dan aku sesungguhnya menjadikan kawasan di antara dua labah di Madinah ini sebagai tanah haram. Jadi dua kawasan antara dua kawasan di antara dua kawasan yang berbatu hitam, labah. Tabahu Sahal an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal telah menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan Uhud tadi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak bukit Uhud. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bahawa kata Sahal, jarak di antara dinding masjid di sebelah kiblat dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kadar lalu kambing sahaja, biri-biri sahaja. Setara tu je luah. Mana sempit sangatlah. Tidak kata jauh. Kedudukan mimbar itu daripada dinding di sebelah kiblat itu tidak. Tetapi dekat sangat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kawasan di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga, dan mimbarku berada di atas haudku, kolamku. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW telah membuat pertandingan di antara kuda-kuda. Dilepaskan kuda yang telah dikuruskan, jaraknya ialah amatnya, yakni tempat tujunya, yakni tempat penghabisan pertandingan itu ialah Hafya ke Saniyatul Wada'. Dan kuda yang tidak dikuruskan, jaraknya ialah Saniyatul Wada' hingga kepada Masjid Bani Zuraiq. Abdullah bin Umar termasuk di antara sahabat yang ikut serta dalam pertandingan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata aku telah mendengar Umar di atas mimbar Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata aku telah mendengar Uthman bin Affan ketika berucap di atas mimbar Rasulullah SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, ayahnya menceritakan kepadanya bahawa Aisyah berkata qad kana yudha'u li, sesungguhnya diletakkan untukku dan untuk Rasulullah bekas ini. Kami pun tuju ke bekas itu sekali, yakni kami menggunakan air dari bekas itu bersama-sama, yakni dalam satu masa. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW telah minta Ansar dan orang-orang Quraisy bersumpah, saling bersumpah di rumah yang terletak di Madinah. Dan Nabi SAW berqunut selama sebulan terhadap beberapa kabilah daripada Bani Sulaim. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Burdah, beliau berkata aku pergi ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Beliau pun berkata kepadaku intaliq ilal manzil,
mari pergi ke rumah. Kita pergi ke rumah untuk aku hidangkan minuman dalam mangkuk yang pernah diminum oleh Rasulullah, yang pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat minum. Dan supaya engkau dapat bersembahyang di masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang di situ. Aku pun pergi bersamanya. Dia pun memberi minum kepadaku sawit. Yani sawit, sejenis makanan lah, sawit. Wa at'amani tamran, dan memberi makan buah tamar kepadaku, dan aku bersembahyang di masjidnya, yani yang dia kata Rasulullah pernah bersembahyang di situ. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Umar menceritakan kepadanya, katanya Nabi SAW menceritakan kepadaku, beliau bersabda, malam tadi ada yang datang daripada Tuhanku kepadaku. Ketika itu baginda diaqiq. Yang datang itu berkata, bersembahyanglah engkau di wadi yang diberkati ini, dan engkau ucapkan umratun wa hajjatun, umrah dan haji. Harun bin Ismail berkata, Ali, yakni perawi di atasnya, menceritakan kepadanya umratun fi hajjatin, yakni dengan ucapan begitu, bukan umratun wa hajjatun, tapi umratun fi hajjatin, umrah dalam haji. Yani aku nak buat umrah bersama-sama dengan haji, yani niat gitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia berkata Nabi SAW telah menentukan qarn sebagai miqat untuk penduduk Najd, Juhfah untuk penduduk Syam, Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Beliau berkata, aku telah mendengar ini daripada Nabi SAW, dan aku mendapat tahu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya untuk penduduk Yaman Yalamlam, dan disebutkan Iraq. Faqala, maka dia berkata, yani Ibnu Umar, lam takun Iraq yauma'id, Iraq tidak ada lagi pada masa itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bahawa baginda ditunjukkan, yani dalam mimpi, pada ketika beliau di mu'arrasnya, yani di tempat perhentiannya di akhir malam, di Dzul Hulaifah. Faqila lahu, dalam mimpi itu dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau berada di Batha Mubarakah, di satu cerung ataupun lereng yang diberkati. Nah itulah panjang ni bab ni, panjang. Jadi bab ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di bawah, masih lagi bab sahaja, kitabul i'tisam, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yani apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apalagi yang dia galakkan, itulah sepatutnya yang kita ikuti. Barulah ada maknanya kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itulah maknanya. Macam di sini. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengikut kesepakatan ahli ilmu, maknanya kita kena lagu itulah. Ini galakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disepakati oleh haraman. Haraman itu dua tanah haram, itu maksudnya penduduk dua tanah haram. Maknanya itu pun ada keistimewaan dia. Apa yang disepakati oleh ahli ilmu, tidak khusus dengan dua tanah haram, ahli ilmu mana-mana pun, tapi yang disepakati oleh dua tanah haram itu ada keistimewaan dia yang tersendiri, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu Mekah dan Madinah. Dan di dalam bab ni, maknanya terjematul bab ini, tajuk ni dia ada beberapa juzuk lah, beberapa juzuk. Ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadda ala ittifaqi ahli al-ilm, 2. Wa ma ajma' alaihi al-haraman, 3.
wa ma kana biha min masyahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar. Pak. Wa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5, wal mimbar wal qabr 7. Maknanya begitu. Jadi tujuan Imam Bukhari nak cerita di sini, benda-benda ni, tempat-tempat ni, tempat-tempat yang dianggap suci ni, tempat-tempat suci ni, kita kena tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena anggap begitu. Suci tu mana? Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suci lah. Lebih tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lebih lah. Tanah haram tu tempat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tanah haram lah. Hak lain-lain tak boleh kita sewena-wena. Kalau tidak, bermakna kita tidak mengikut, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hak tu Imam Bukhari nak. Yang ni ikut ulama, ahli ilmu. Hak mereka sepakat tu kena pakai, jangan tak pakai. Ijma' ahli Madinah, Imam Malik kata ijma' ahli Madinah hujah bagi dia. Setengah ulama kata Imam Bukhari dia tidak kata ijma' ahli Madinah saja yang menjadi hujah, tapi berdasarkan hak ni ijma' Madinah, ahli Madinah dan Mekah, hak tu hak menjadi hujah. Tapi setengah ulama mengatakan itu bukan maksud Imam Bukhari di sini. Maksud dia nak ayat sini bukan mana ijma' hak dua tempat ni jadi hujah, tidak. Tetapi kalau hak dua tempat ni sepakat, maknanya itu boleh menjadi kira-kira, dia ambil kira juga. Bukan makna jadi hujah seperti pegangan Imam Malik tu. Yang ni pendapat ahli Madinah jadi hujah. Imam Bukhari tidak pendapat gitu. Sebab kalau kita tengok lain-lain tidak. Cuma dia mengatakan maknanya ada kelebihan yang tersendiri kalau sesuatu perkara itu disepakati oleh penduduk Mekah dan Madinah. Hak dulu, hak zaman sahabat dulu, zaman tabi'in dulu, bukan hak lah ni. Hak lah ni tak kira. Madinah pun tidak jadi dah kalau hak lah ni. Hak Imam Malik kira tu hak sebelum dia. Hak kemudian dia tak kira. Maknanya semua ni ada keistimewaan dia. Dan kalau kita ikut hak tu tidak salah. Sebab apa? Nabi SAW mengutamakan, melebihkan ni ittifaq ahli ilmu. Begitu juga ijma' ahli al-haramain. Maknanya ada sandarannya. Begitu juga tempat-tempat yang Nabi saksikan, Nabi pergi, ada keistimewaan dia. Boleh menjadi bahan sejarah kepada kita. Begitu juga tempat-tempat muhajirin dan ansar. Masyahid itu mana bukan tempat dia pergi saja, tempat dia pergi. Dia pergi tempat jamuan ke apa-apa ke, sekali pergi pun sudah bermakna di situ. Ada kelebihan. Begitu juga tempat sembahyang Nabi, mimbar Nabi, kubur Nabi. Jadi kita kena mengikut hak dia ajar lagu mana. Hak dia ajar lagu mana. Berhubung dengan tempat-tempat ni. Kalau pergi kita buat lagu mana? Molek ke tidak pergi? Adakah boleh kita niat dengan maksud ibadat pergi? Kau lagu mana? Jadi hak ni semua ni memang ada kelebihan tempat-tempat ni. Tetapi kita terikat dengan cara-cara yang telah dia tunjukkan kepada kita. Kita tidak boleh buat dalam hidup ini mana-mana tempat lain, kubur orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata kubur ni molek lah kita buat gini. Kita buat tak boleh. Seperti yang dilakukan oleh puak-puak Syiah misalnya, tu bina kubur Sayyidina Ali, kubur Sayyidina Husain, kubur orang lain lagi lah, ramai lagi, imam-imam lagi tu, sebuah masjid lebih pada masjid lagi tu. Bukan lagu tu. Orang yang mengikut ni maksud Imam Bukhari i'tisam bil kitab was sunnah ni, dia ikut Nabi ayat. Kalau Nabi tak ayat dia tak akan buat. Kalau buat jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Tak boleh nak buat lagu tu. Salah. Bukan nak boleh pahala, boleh dosa. Itu kenapa hal gitu? Boleh dosa. Kalau tempat-tempat tu memang tempat-tempat hak Nabi gidah, kita buat. Hak dia tak suruh buat lagu. Bercanggah dengan hak dia suruh. Betul ni? Dia tidak suruh kalau kita pergi tempat tu ambil pasir dia misalnya, buat kelip. Buat air tawar dengan pasir tu. Tak suruh. Tiba-tiba kita buat. Tapi tempat tu memang dia pergi. Tak boleh. Tak ada kelebihan. Tempat tu ada kelebihan, tetapi tak boleh. Dah ada kelebihan kita nak ambil tempat situ ke, buat gapo-gapo, buat azimat ke, ambil kayu dia ke gapo ke, tak boleh. Sekat mana hak dia ya?
hak dia tunjuk lagu mana, lagu tu. Tak boleh mana-mana. Apatah lagi kalau nak buat kubur yang besar-besar lagi, lepas tu nak buat pula syariat macam-macam pula, boleh pergi kubur tu baca gini-gini pula, boleh pahala gini-gini pula, ada kelebihannya gini. Itu karut, bid'ah. Itu adalah cara orang yang itu adalah tanda orang yang tidak mengikut, tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tak ada benda lagi, tak ada. Apalagi kata nak ambil batu Karbala tu kan, nak buat letak sujud, tempat sujud dalam semayang. Mana ada sunnahnya? Mana ada dalam hadis, dalam Qurannya? Tak ada. Kalau hak tempat Nabi semayang, kita tak boleh ambil tanah dia tu nak. Sebab batu Karbala, Nabi SAW tak ajar lagu tu. Tak ada kelebihan tanah Madinah tu pun untuk dibuat tempat sujud, tak ada, tak boleh. Kalau buat, bid'ah, tidak mengikut Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dia buat hak lebih tu, lebih. Tapi lagu mana? Serupa Nabi SAW ajar, tidak lebih daripada itu. Kalau buat lebih, tak kena, tak ada kelebihan. Hak tu Imam Bukhari nak sini ni. Memang ada berlaku ni, tempat sembahyang Nabi SAW, mimbar dia, kubur dia, ada berlaku. Tapi kita pergi kubur dia, kita nak lagu mana? Boleh kalau kita pergi spot kubur orang lain, ahli bid'ah buat? Tak boleh. Tak boleh. Nak lebih lagi kubur dia daripada orang lain, setara orang lain tu. Ada orang buat lagu ni, ditabur bunga lah macam-macam. Kubur-kubur dalam dunia ni banyak lah. Tapi kubur Nabi, kalau tak kira kak, lebih lagi lah. Boleh kita buat lagu? Tak boleh. Kubur dia memang istimewa, memang lebih. Tapi tak boleh kita pergi sujud situ misalnya, apa tak boleh. Sebab apa? Tidak pernah sahabat-sahabat Nabi SAW buat. Itu benda dia nak. Ada kaitan dengan tajuk besar. Semua ni ada kelebihan bagi kita, menjadi iktibar kepada umat Nabi Muhammad SAW kemudian. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang dalam perkara-perkara yang seumpama ini. Sebab apa? Dia akan jadi bid'ah, dia akan tinggal sunnah kalau buat sewenang-wenang. Bila tinggal sunnah, tak ada faedah lagi, tak ada kelebihan lagi. Jadi rosak. Jadi benda-benda bid'ah tu dia menjadi macam makanan lah, makanan. Kalau kita buat benda tu, dia kau jadi teruk, kau jadi tebal fikiran. Kau jadi taksub. Sebab itulah puak-puak ajaran sesat ni dia periduk benar benda-benda tu. Ada tanah suci pula selain daripada Mekah dan Madinah. Adanya 2 tanah haram saja. Ada lagi tanah haram lain. Ini semua nak suruh kau gelak lagi kita manusia. Tak boleh. Situ dia nak ayatnya. Tanah haram 2 saja. 2 saja. Iaitu ada dalam hadis ni. Di Mekah dan Madinah. Hak tu saja. Hak lain tak ada. Memanglah Madinah ni ada kelebihan. Imam Bukhari ni dia macam Imam Malik juga. Dia nak tunjuk bahawa kelebihan Madinah tu lebih daripada Mekah. Dari beberapa sudut. Sebab hadis-hadis hak dia amari ni boleh katakan cerita Madinah belaka. Ni hak Nabi SAW sebut gapo ni, masyahid Nabi SAW hak dia amari ni yang kita baca semua tadi, semua berkait dengan Madinah belaka, ataupun kawasan sekitar Madinah. Tidak ada hak Mekah. Sebab itulah Imam Malik kata Madinah lebih afdal lagi daripada Mekah. Dia kata. Imam Bukhari gitu juga nampaknya. Gitu juga. Sebab apa? Hak tu akan datang, kita akan sebut lagu mana, cara dia nak ayat tu, kelebihan. Jadi walau bagaimanapun kebanyakan ulama mengatakan hal lebihnya lebih Mekah daripada Madinah tu. Tapi ada ramai juga yang mengatakan Madinah lebih, ataupun sekurang-kurangnya dari beberapa sudut. Hak tu molek hak tu. Ana setuju hak tu. Dari beberapa sudut memang lebih Madinah tu daripada Mekah. Bukan dari semua sudut. Tapi secara keseluruhannya Mekah tu lebih afdal. Jadi di sini dia cerita Arabi bai'ah dengan Rasulullah
atas Islam. Lepas tu demam dia. Bila demam, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mana baik atas Islam nak duduk di Madinah lah. Bila duduk di Madinah ni kan, segala apa tanggungjawab sebagai penduduk Madinah tu dia kena laksanakan lah. Jadi bila demam ni, dia tak tahan. Ni Arabi kan, bukan sahabat besar dah. Arabi ni orang ulu. Orang ulu lah, orang darat kita kata. Mana pengajaran Islam tu tidak meresap sangat lah dalam jiwa dia. Dia pergi minta Nabi SAW batalkan, fasahkan bai'ah. Dia bai'ah dengan Nabi tu, biar Nabi batalkan. Jadi bila Nabi SAW batalkan, sedaklah dia, mana dia boleh lah keluar daripada Madinah. Jadi kira-kiranya bai'ah tu bila pergi ke Madinah, tak boleh nak keluar lagi. Tak boleh. Dia pergi, Nabi SAW tak sih batal 2-3 kali. Akhir sekali Nabi SAW tak boleh juga, dia pergi sendiri. Dia keluar daripada Madinah. Nabi SAW pun kata, Madinah ni serupa dengan peniup tukar besi. Bila dia siup tu, siup emas lah kita kata, hak kotor-kotor tu hilang, hak tinggalnya kepada dia, iaitu emas tuling. Begitu juga Madinah. Maknanya hak lembek-lembek, hak tak cekak, hak tidak kuat, dia tak akan dapat bertahan di Madinah. Jadi dengan sendirinya dia akan keluar. Hak tinggalnya hak kuat-kuat. Dan hak ni memang molek pun lagu tu. Kalau ada hak lemah-lemah ni, boleh jadi dia akan boleh mempengaruhi hak lain. Sebab itulah walaupun sikit tak ramai, dia berjaya menjadi pusat. Daripada situlah berkembang daripada Madinah. Sebab apa? Sebab kita kata yang berkualiti belakang, hak ada. Kalau ada hak tak apa segar ataupun tak apa kuat ni, dia dengan sendirinya keluar. Gitu. Maknanya dalam hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berbaiat, dia tak boleh mudah-mudah nak batalkannya. Sebab apa? Nabi SAW diminta tak sih. Tapi semua ini hanya terikat dengan zaman Nabi SAW saja. Sebab apa yang ketat sangat tu? Sebab masa tu diperlukan. Adapun zaman kemudian, tidak. Mana boleh keluar daripada Madinah. Kita tak boleh kata hak mana keluar daripada Madinah tu maknanya hapah hak tu. Tak boleh. Hak maksud hapah ni hak zaman Nabi SAW. Sebab pada masa tu memang diperlukan. Adapun selepas zaman Nabi SAW, ramai sahabat-sahabat tinggal Madinah tu, pergi rata. Sahabat-sahabat besar pun tinggal Madinah, pergi rata. Bahkan pergi duduk lain, tinggal Madinah. Di antaranya yang disebutkan dalam hasyiah ni, sahabat-sahabat pilihan, iaitu Ibnu Mas'ud, Abi Musa al-Ash'ari, Ali, Sayyidina Ali sendiri, Abi Dhar, Ammar, Hudzaifah, Ubadah bin As-Samit, Abi Ubaidah, Mu'ad, Abi Darda, dan lain-lain lagi, ramai lagi pergi duduk lain. Jadi maknanya ni khusus dengan zaman itu, zaman Nabi SAW. Dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, ada satu lagi masa akan keluar tak molek daripada Madinah, akhir zaman, iaitu zaman Dajjal keluar. Apabila Dajjal itu pergi cabar orang situ, pada masa itu, bila Dajjal keluar, masa itu sekali lagi. Tapi hak masa lain tak masuk dalam. Sebab apa? Tidak ada dalam hadis. Dan bila sahabat-sahabat besar buat, menunjukkan tak apa lah, menunjukkan ada maksud yang khusus, bukan setiap masa, setiap zaman. Tidak. Lepas tu riwayat Ibnu Abbas. Ini cerita kemudian. Kuntu uqri'u, kata Ibnu Abbas, aku mengajar bacaan, mengajar Quran, mengaji di hadapan Abdurrahman bin Auf. Uqri'u Abdurrahman, kita takdirkan dengan makna bukan mengajar Abdurrahman, tapi mengajar inda Abdurrahman, di hadapan Abdurrahman. Satu lagi, memang aku baca qiraat di hadapan Abdurrahman, amana aku ajar Abdurrahman itu bin Auf. Maknanya dia ajar Abdurrahman bin Auf itu sendiri. Jadi hak yang pertama tadi, sebab Abdurrahman bin Auf ni kan sahabat tua kan, hak lama,
duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perlunya Ibnu Abbas yang budak dia nak ajar dia? Sebab itu molek ulama-ulama mengatakan ajar ni, qiraat ni di hadapan Abdurrahman bin Auf, bukan ajar dia. Nak dia ajar dia aja. Dia tu lebih dulu lagi terima. Satu. Hak tu lebih molek. Satu lagi dengan makna memang baca. Baca tu hak dia tahu di hadapan Abdurrahman bin Auf. Dengan maksud dia nak cerita kepada Abdurrahman bin Auf, hak dia tahu. Boleh jadi Abdurrahman tak tahu, tapi hak tu kurang molek. Tak pernah sabar Abdurrahman tak tahu. Yang ketiganya, baca tu baca kepada Abdurrahman bin Auf supaya dia dengar, dan dia pastikan kalau ada hak tak kena dia tegur. Sebab dia orang dulu lagi, orang tua lagi. Itu maksud baca, bukan maksud ajar, tidak. Tapi maksud baca tu untuk Abdurrahman bin Auf tegur. Kalau ada hak tak kena, hak tu boleh, tak apa. Itulah selalu dianya. Bila tiba haji yang terakhir yang Umar kerjakan, haji yang terakhir ni hak Sayyidina Umar kerjakan, Abdurrahman pun kata ketika di Mina, dia pun kata, kalau kamu pergi molek juga, kamu pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar, apa ceritanya, kata dia. Itu satu. Yang keduanya dengan makna begini, Abdurrahman bin Auf kata kepada Ibnu Abbas yang sangat suka nak tahu benar, apa nama ni, cerita apa-apa yang berlaku daripada Sayyidina Umar. Sebab Ibnu Abbas ni anak murid khusus Sayyidina Umar. Tiba-tiba dalam peristiwa ni Ibnu Abbas tak ada. Sebab itu Abdurrahman berkata dalam nada yang kesalah juga, sepatutnya kamu ada. Kalaulah kamu ada bersama dengan Amirul Mukminin, ketika orang mari dekat dia, orang pun kata gini. Sehingga Umar kata, petang ni aku nak berucap, nak bagi ancaman kepada orang-orang yang kata begitu. Aku pun kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Jadi Abdurrahman bin Auf cerita pula kepada Ibnu Abbas kemudian, mu tak ada pada ketika itu. Alangkah baiknya kalau kamu ada. Sebab kamu sekali ambil berat kalau hak Sayyidina Umar nak tahu benar. Tapi dalam peristiwa ni rugilah mana kamu tak ada. Kalaulah kamu ada, kamu boleh tengok. Aku kata gitu pada Umar. Umar pun aku katalah ke mana? Gini. Ni musim haji ni orang-orang biasa, orang ramai-ramai pun ada. Kalau kamu ada situ kecek, mesti orang ramai ni akan pergi, tak boleh dikawal, akan hadir dalam majlismu. Aku takut mu kata lagu lain, orang pakai lagu lain, orang pakai lagu lain. Lepas tu dalam masa yang sekejap, ucapan kamu itu diterbangkan orang, yang ini dibawa orang dengan cepat sana sini. Hak tak betul. Kamu tidak maksud gitu. Tunggulah dulu, kata Abdurrahman bin Auf. Tak apalah, tak cepat pun, biar sampai ke Madinah dulu. Madinah itu Darul Hijrah wa Darus Sunnah. Hak tu Imam Bukhari naknya. Ya, lebih ni kan Madinah ni. Nak kecek Mekah tak boleh. Sebab ramai orang macam-macam, apa ni tidak tinggi fikiran. Tapi kalau di Madinah, dah negeri tempat Nabi SAW berpindah, tempat sahabat-sahabat berhijrah. Mana orang kuat-kuat ni hijrah ni. Dan negeri sunnah, kata dia. Jadi orang yang ikut sunnah ni, dia tidak mudah terpengaruh tak betul kali. Dia boleh faham cerita. Kalau cerita agama dia boleh faham boleh. Dia tidak akan jadi salah faham. Tapi kalau orang yang tak faham sunnah, boleh jadi dia akan salah faham. Dia ngaji dia tak faham boleh. Sebab tu Abdurrahman kata, kalau di sana kamu boleh cakap di hadapan sahabat-sahabat Nabi saja, Muhajirin dan Ansar, boleh. Sebab keadaan terkawal. Umar pun kata tak apalah. Dan Abdurrahman kata dia tu pun boleh ingat molek. Boleh ingat molek. Dan akan pakai ucapan kamu tu dengan makna yang kamu kehendaki. Mana pakai betul molek lah, faham molek. Umar pun kata, sebab Abdurrahman bin Auf ni dia penasihat kepada Sayyidina Umar.
Dia penasihat kepada Sayyidina Umar. Tak apalah kalau lagu tu tak apa. Hak mula-mula sekali bila aku sampai Madinah, aku nak berucap, nak cerita pasal ni, kata Sayyidina Umar. Hak mula-mula sekali, dalam ucapan yang mula-mula sekali. Itu ceritanya. Jadi Abdul Rahman bin Auf kata kepada Ibnu Abbas, kamu tak ada, rugilah kira-kira kalaulah kamu ada. Tengok macam mana kata Sayyidina Umar. Hak adanya, qala Ibnu Abbas, cerita kemudian pula Ibnu Abbas pun kata, kami pun balik ke Madinah. Umar pun kata, ni Ibnu Abbas adalah pada ketika tu. Hak tadi dia tak ada. Dia tak ada. Jadi maknanya ada orang kecek-kecek lagu tu. Mana Sayyidina Umar tak suka. Sayyidina Umar tak suka. Kalau Umar mati misalnya, kita nak orang ni, nak bai'ah dengan orang ni biar jadi khalifah, tak boleh kecek lagu tu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal boleh jadi tidak tepat, boleh jadi tidak kena. Tak boleh kecek lagu tu. Dia masalah politik ni, kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dia boleh menimbulkan macam-macam fitnah daripada perkara-perkara yang seperti itu. Baik tak usah kecek. Serahkan kepada orang-orang yang memang bertanggungjawab. Jadi hak nak Imam Bukhari nak sini ni, dia nak mana? Madinah. Sebut Madinah kan, Darul Hijrah, Darus Sunnah. Di situ ada muhajirin dan ansar. Mana lebih lah. Sehingga nak wayak benda-benda yang mungkin orang keliru kalau di tempat lain, di situ tidak bimbang. Sebab apa? Sebab sudah biasa mereka dengan sunnah Nabi SAW, sehingga dipanggil Darus Sunnah. Darus Sunnah. Jadi dalam yang pertama tadi Madinah juga. Mekah tidak lagu tu kan? Tak ada. Nabi pula kata Mekah ni mengeluarkan orang serupa dengan peniup tukar besi tu. Hak mana apa-apa tak molek tu tak ada pula. Madinah ada. Ni kelebihan Madinah. Kelebihan Madinah. Dan Islam ini bermula berkembang dia daripada Madinah. Sebagai sebuah negara dan sebagai satu jemaah yang kukuh, yang bebas. Di Madinah. Hak tu dia nak. Jadi hak lain-lain ayat rejam ke apa ni, kita sudah bincang dalam Muslim. Lepas tu Abu Hurairah, Muhammad bin Sirin kata, kami pernah berada dekat Abu Hurairah. Abu Hurairahnya pakai baju daripada katan. Katan dia jenis kain lah, kain katan, kain molek lah, mahal, harga mahal. Lepas tu celup pula kain tu, celup dengan celupan mish. Nama celupan itu, ni pun celupan yang mahal juga harganya pada masa tu. Dia pun sehing. Abu Hurairah ni terkenal di kalangan sahabat, seorang sahabat yang nakal. Dia ni jenis lucu sikit di kalangan sahabat. Dia terkenal. Ada juga sahabat yang jenis zahid, tak apa nak kecek dengan orang. Ada juga jenis lucu. Abu Hurairah ni dia jenis nakal sikit. Dia apa sehing. Wah, kata dia Abu Hurairah, sehinguh dengan kain katan hari ni, kata dia. Kamai, kata dia. Dia kata. Maknanya sambil-sambil bergurau lah dengan sahabat-sahabat dia tu. Wah, kamai Abu Hurairah hari ni, sehinguh dalam kain katan, kata dia. Padahal aku duk nampak lagi aku dulu, kata dia. Rebah tersungkur pensai, kata dia. Rebah tersungkur mana? Di antara mimbar Rasulullah dan bilik rumah Aisyah. Pensas itu. Pensas itu, kata dia. Orang mari letak kaki atas tekuk tu. Kamak aku gila, kata dia. Gelepar nampak tu. Padahal tak ada gila apa, kata dia. Lapar. Lapar. Imam Bukhari nak ayat ke dia? Nak ayatkan dalam hadis selepas ni, antara mimbar aku dan rumah aku tu, hujrah Aisyah, yang kemudian jadi kubur dia tu, adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Abu Hurairah duduk situ, duduk situ, tempat yang lebih. Duduk mengapa hadis situ, duduk mengaji. Siapa tak ada nak cari piti sepuluh orang lain. Kebulu orang, dia tak ayat kau orang. Kebulu orang rebok. Tapi kemudiannya Allah SWT bagi kelebihan kepada dia, kerana dia dapat sabar dalam mencari ilmu tu. Walaupun sebentar, dia duduk tempat yang molek,
Dia dapat dengan maksud niat yang molek, dapat hadis Nabi SAW. Walaupun dulu dia teruk, kemudiannya dia lebih, Allah SWT bagi kelebihan kepada dia. Itu Abu Hurairah. Jadi hak ni cerita ni mimbar Rasulullah duduk mana? Madinah juga. Lebih tu situ. Nabi SAW kata satu taman daripada taman-taman syurga. Mana kalau orang duduk situ, Abu Hurairah ni, tempat tu telah membawa dia kepada kelebihan, bukan sahaja kelebihan dunia. Nabi kata duduk situ akan membawa kepada taman dalam syurga. Ataupun hak tu akan jadi taman syurga. Satu taman daripada taman syurga, Allah akan ambil, bawa tempat tu pergi dalam syurga. Dan kemudian akan menjadi taman yang istimewa daripada dunia. Setengah ulama kata lagu tu. Setengah ulama kata duduk situ tu akan membawa seseorang beramal, beribadat di situ, akan membawa seseorang tu masuk dalam taman syurga besok. Ataupun tempat tu seperti syurga. Macam-macam lah takwilannya. Tu hadis tu akan datang. Dia kata aku tak ada gila apa, adanya lapar sebenarnya. Jadi di sini Imam Bukhari nak ceritanya, ini sejarah, tempat-tempat bersejarah. Mana? Iaitu antara mimbar Nabi SAW dan rumah dia yang kemudian hujrah Aisyah, yang kemudiannya menjadi kubur Nabi SAW. Itu tempat bersejarah. Abu Hurairah duduk mengapa hadis, tak ada lain, tak ada buat benda lain. Pasal situlah sejarah. Dan Nabi SAW ada kata kelebihan dia tu, tengok gitu mu. Situ tempat bersejarah. Jangan lupa. Tapi kita tak boleh buat semena-mena, buat satu kalu, buat bukan-bukan situ. Tak boleh. Kalau nak pergi pun buat yang betul. Buat tidak salah. Hak Nabi SAW ajar, barulah ada makna. Kalau kita nak pergi buat benda yang dilarang oleh Nabi SAW, tak boleh. Dia tempat yang mulia ni, sebagaimana mendatangkan pahala lebih, dosa pun lebih juga situ. Kalau kita buat satu kali. Lepas tu diriwayat daripada Abdul Rahman bin Abis, dia kata ada orang tanya Ibnu Abbas, adakah engkau ikut serta ataupun engkau menyaksikan sembahyang hari raya bersama Nabi SAW? Dia kata ya. Kalaulah tidak kerana kedudukan dengan Nabi SAW, aku tidak dapat menyaksikannya. Minas sighar, kerana kecil. Sebab budak-budak kecil biasanya duduk alik belakang. Bila duduk alik belakang, tak nampaklah Nabi SAW buat lagu mana. Jauh, muka orang ramai. Tapi aku tidak. Aku duduk dekat. Pasal apa? Di sini menunjukkan manzilah tu satunya, kedudukan dari segi mana? Ni anak saudara dia. Anak saudara kok mana? Bini dia tu, Maimunah tu, mak saudara kepada Ibnu Abbas. Jadi oleh kerana anak saudara ni, itu satu kelebihan juga, kedudukan juga. Satu. Yang kedua, maksud manzilah di sini kedudukan dari segi ilmu. Nabi SAW memang pelebihkan dia ni daripada orang lain. Walaupun budak, Nabi SAW biar dia, ataupun suruh misalnya lock dia duduk depan. Sebab apa? Kira-kiranya Nabi SAW tahu dah lah budak ni akan jadi setara mana akan datang dari segi ilmu. Jadi Nabi SAW biar aku. Jadi aku nampak pasal duduk depan juga walaupun budak. Hadis ini menunjukkan bahawa budak pun boleh juga duduk depan. Apalagi kalau dia tu ada kelebihan, boleh. Dia pun cerita gini, kata dia, Nabi SAW pergi alam. Alam tu bendera, bukan bendera, maksudnya di sini satu tempat yang ada tanda lah di situ, dekat dengan rumah Kathir bin As-Sal. Ini cerita kemudian dia beli tempat tu pula oleh Kathir bin As-Sal, dan anak cucu dia lah di situ. Kemudiannya pada masa dulu tak ada lagi rumah-rumah tu. Ni Ibnu Abbas cerita ni, cerita kemudian. Ketika tu ada rumah Kathir bin As-Sal dan anak cucu dia duduk situ. Tapi ada lagi tanda. Sini kata dia, Nabi SAW pergi sini, dia pun semaya sini, kata dia. Kemudiannya tempat tu jadi rumah. Gitu. Dia pun semaya. Lepas tu dia berucap. Maknanya semaya dulu, lepas tu khutbah kemudian raya ni. Itu. Kalau tengok dalam hadis disebut semaya, lepas tu khutbah. Tidak sepahari jemaah, khutbah dulu, lepas tu semaya. Dia tidak ada menyebutkan. Jadi perawi ni kata Ibnu Abbas tak ada sebut azan ke qamat, tak ada.
Mana sembahyang raya ni tak ada azan, tak ada qamat. Lagi gitu. Daripada sinilah sampai sekarang ni tak ada azan, tak ada qamat. Kalau orang buat tak betul tu. Kita tahun lalu, kalau hak mengaji sunnah tahun lalu, hak dalam sunnahnya lagu ni. Kalau ada, nyada ramai-ramai ni. Ramai-ramai tak tahulah curuk mana nyada tu. Lagi komplek-plek lagi, hak terai lagi dalam hadis kan. Nya buat lagu lain ada. Tak tahulah takut ada. Kalau ada tak support. Hak sunnahnya lagu ni. Kalau ada dia jadi bid'ah lah. Walaupun azan tu molek azan. Misalnya kalau orang kata apa-apanya, muka semai-semai lain, bai dulu, qamat dulu. Kalau kita buat ni bai qamat juga, apa-apanya. Muka bai bukan tak molek nak ajak orang juga. Biar mari. Tak boleh walaupun dia jadi bid'ah. Walaupun benda tu benda molek, asalnya tak ada apa. Tapi kalau letak tak kena, dia jadi bid'ah. Ini orang panggil bid'ah idhafiyah. Dan orang tak buat. Orang tak buat. Alhamdulillah. Tak buat tempat kita. Mana-mana pun tak buat. Mungkin ada lah apa kita kata saat ni. Tempat pelik. Ada lah. Tapi umumnya tak buat. Kan? Sini kaedah lah. Kaedah. Orang tu kata bid'ah idhafiyah tu tak leh juga lagu mana. Ni. Tak leh buat. Ni masih orang tak cerobohi lagi. Tapi ada juga yang ceroboh. Setengah-setengah tu. Ceroboh. Ceroboh dia jadi bid'ah. Tapi dia tak saya kata bid'ah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kaedah ada. Misalnya apa nama dia, takbir raya abang raya puasa. Malam sekat tu je, sekat maya. Tak boleh dah. Walaupun kita kata apa ni raya puasa ni tempat kita lah lebih meriah. Lebih lama cuti dan sebagainya. Anak balik mari belakang. Balik mari belakang. Kita kata tak boleh kita nak takbir 3 hari. Tapi raya haji hak tidak meriah mana tu dalam masyarakat kita. 3 hari. Pak kita memang dia buat lagu tu kan. Dia buat takbir 3 hari. Kalau kita kata apa-apa kalau raya puasa ni bukan anak-anak amal ni kan, amal kelik ni dah. Dapat kita takbir. Kemolek takbir apa-apanya. Tak boleh. Orang tak buat lagu tu. Tengok tak buat kan. Tak buat. Sebab apa? Walaupun benda tu molek, Nabi tak buat. Kalau buat jadi bid'ah lah. Walaupun tak lebih pun. Setengah orang dia kata kalau baca lagu ni tidak bid'ah. Kata dia dah buka Quran. Wah bid'ah. Dia tak faham. Ni benda. Kalau mengaji sunnah, jumpa akan jumpa banyak benar hak lagu ni. Dia tak boleh. Tak boleh mana-mana kita. Sebab kita kata sembahyang tahajud boleh jemaah, main tarawih boleh juga jemaah, main kita main tarawih muka sunat boleh jemaah. Tak boleh. Apa dia kata lah. Kalau buat jadi mana? Bid'ah. Pasal apa? Nabi tak. Situ ya. Kita tak boleh kata kalau jemaah lebih molek tu boleh, tu sembahyang tu boleh, sembahyang ni boleh jemaah. Kalau kita buat rawatib jemaah jadi mana? Tak boleh. Dia jadi bid'ah. Sebab tu tak ada orang buat. Tapi boleh jadi. Kelama-kelama kalau kita lek. Kalau kita lek kata, ni asalkan benda molek tak apa. Asalkan benda tu ada dalam syariat tak apa kita buat. Boleh jadi pergi sampai situ. Boleh jadi lama-kelama. Sebab itulah ulama-ulama yang kemah benar. Sebab bila ada bid'ah, sunnah akan tenggelam. Ada sunnah sebenar, bid'ah akan hilang. Supaya ada tauhid, syirik akan hilang. Kalau syirik timbul, tauhid akan lenyap. Begitu. Cumanya tidak faham. Orang kita tidak faham. Kadang-kadang dia kata kalau sembelih kambing tu hak tok bomo suruh sembelih tu pergi letak sini-sini tu, kepala tu jangan ambil. Hak tu tidak syirik. Itulah. Tak faham tu. Hak syirik semua berhala tu saja syirik. Tak faham tu. Padahalnya luas perbincangan dia. Supaya juga sunnah bid'ah luas. Tapi kerana tidak faham ataupun keliru, maka jadi macam-macam. Baiklah. Kemudian Nabi SAW suruh beri sedekah. Suruh beri sedekah. Perempuan-perempuan itu pun isyaratkan
ke telinga mereka. Mana isyarat tu maknanya hola tangan lah. Ambil buah subal. Hola leher ni. Buah kalung, tali tekak ke apa. Bui, bawa ke bajikan. Nabi SAW pun suruh Bilal pergi dekat. Moga ramah kan. Orang perempuan tu suruh pergi. Tadah dengan kain. Tadah ni bubuh. Orang ni bubuh dalam kain. Lepas tu dia pun pergi dekat Nabi SAW pun. Hak ni berlaku di mana? Imam Bukhari nak ayat. Alam yang terdapat dekat Dar Kathir bin Asal. Di mana? Di Madinah. Jadi peristiwa ni berlaku, peristiwa yang bersejarah ni berlaku di mana? Di Madinah. Itu kelebihan Madinah. Tu Imam Bukhari nak. Imam Bukhari naknya kelebihan Madinah. Dia adalah pusat sunnah di peringkat awal dahulu. Pusat sunnah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi SAW selalu pergi ke Quba. Pergi dengan berjalan kaki dan dengan berkenderaan. Maknanya Quba itu pun tempat bersejarah juga, tempat yang ada kelebihan juga. Jadi ini juga tempat yang selalu dikunjungi. Itu masuk dalam masyahid. Masyahid Nabi SAW. Nabi selalu pergi. Mana tempat dia pergi tu ada kelebihan dia. Jadi sampai sekarang ni pun kalau kita pergi situ ada kelebihan. Tapi kita lewat semena-mena. Puak-puak Syiah ni mari pula dia kata ada masyhad pula. Masyhad nama tempat. Sebab apa? Tempat tu kubur imam dia. Orang-orang dia digalakkan pergi. Boleh pahala besar pergi kubur. Itu masyhad. Masyhad jamak dia masyahid. Jadi banyak masyahid di sisi puak-puak dia nya pula. Mengaku Islam lah. Bid'ah lah tu belakang. Jadi masyahid tempat ni kelebihan dia begini, tempat ni kelebihan dia begini. Sesiapa yang bagi pitih seria pun untuk nak besar lagi kubur ni boleh pahala gini-gini. Habislah. Habis. Sedangkan orang yang mengikut sunnah hak lebih daripada segala-galanya bukan iman Nabi ni. Tak ada buat kosih. Jaga terpelihara boleh. Orang yang ikut sunnah. Tidak sampai jadi syirik. Dia kalau ikut bid'ah sampai buat ni lama-lama jadi syirik lah. Sebab apa? Minta doa di kubur tu iman. Duk sujud depan kubur tu iman. Duk tawaf kubur tu iman. Duk dakak sapu, siung, macam-macam lagi buat. Kubur-kubur tu jadi bid'ah. Lama-lama jadi syirik. Tempat-tempat yang terpelihara ni dia tak ada benda. Tak ada. Cuma Nabi pergi, kita pergi. Lepas tu Nabi kita tahu, Nabi pergi sana dia sembahyang, kita pun sembahyang. Ada kelebihan. Sekat tu ya. Tak ada kata nak ambil tanah dia ke, nak ambil kayu dia ke, apa ke, tak ada. Tak boleh buat lagi tu. Jadi hak ni juga Nabi SAW selalu pergi daripada Madinah dan tidak jauh daripada Madinah. Sekitar tu. Ini termasuk dalam masyahid tadi kan? Masyahid Nabi SAW. Imam Bukhari nak cerita ada kelebihan. Kelebihan tu setakat ada dalam hadis. Kita pegang teguh dengan hak tu. Jangan lebih-lebih. Itu makna orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dia terima masyahid, terima. Tetapi dia tidak buat sesuka hati seperti mana yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Kemudian riwayat daripada Aisyah, dia kata kepada Abdullah bin Zubair, Hisham daripada ayahnya yakni Urwah bin Az-Zubair, Aisyah kata kepada Abdullah bin Zubair, dia kata kepada dia, kebumikan aku bersama sahabat-sahabat yang ini di perkuburan Baqi. Isteri-isteri Nabi SAW yang lain dikebumikan situ. Dia kata kalau aku mati tanam situlah. Jangan tanam, jangan kebumikan aku bersama Nabi SAW dalam rumah. Padahal rumah dia, rumah dia. Orang lain semua minta izin dengan dia, nak sangat, tak boleh. Dia tak boleh. Kalau dia boleh tu kalau nak kira, sebab dalam rumah dia. Nabi SAW mati pun dalam rumah dia. Dan Nabi itu dikebumikan tempat dia mati, situ Nabi SAW mati. Dia kata apa? Kerana aku tidak suka aku dibersihkan, aku disucikan, ataupun aku dilebihkan. Tengok tinggi jiwa dia. Padahal rumah dia, Nabi SAW mati dalam dakapan dia.
mati di rumah dia. Kalau dia nak dikebumikan situ pun boleh, tapi dia tak sih. Dia jaga ni, takut-takut orang lebih jadi sesak pula orang kemudian, ataupun orang anggap dia bukan-bukan, kata dia ni suci kau gapo kau. Boleh jadi. Jadi dia tak sih. Dia suruh support isteri-isteri yang lain. Ini pengorbanan dia. Dan betapa tingginya jiwa dia tu, situ kita boleh tengok. Padahal boleh kalau dia nak. Dia tak sih. Tak ada siapa dia larang. Bahkan Sayyidina Umar ketika kena tikam minta dengan dia izin untuk dikebumikan di situ bersama dengan dua orang sahabat dia. Dua orang sahabat dia tu maksudnya Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Umar minta, dia kata ya, demi Allah dia akan bagi, tak apa. Kalau nak kiranya tempat tu tempat dia, tempat dia boleh. Kalau dia nak ke dia korbankan, dia bagi kepada Sayyidina Umar, boleh. Jadi Urwah kata padahal hanya orang-orang, kalau sahabat lain hantar minta dengan dia kalau mati nak dikebumikan situ, dia tak boleh. Dia kata tak boleh, dia tak boleh. Bila Umar minta, dia boleh. Itu pengorbanan besar dia. Dia kata aku tidak akan melebihkan sesiapa pun daripada mereka. Jadi mereka itulah hak layak duduk sekali. Orang lain tak boleh. Mana kira-kira dia tahu dah tu. Jadi ulama-ulama buat kesimpulan bahawa Aisyah ni dia tahu dah. Mana sahabat Nabi SAW dua orang ni akan duduk sekali dengan dia. Dan dia tahu dah hak tu je hak layak. Orang lain tak boleh. Setara dia tak sih duduk situ. Orang lain lagilah. Tidak. Jadi ini juga menunjukkan apa dia ni? Kelebihan kubur Nabi SAW. Allah SWT pilih rumah Aisyah sebagai kubur Nabi SAW. Itu pun ada kelebihan. Walaupun ada kelebihan, kita tidak boleh buat semena-mena di tempat tu sesuka hati kita. Tak boleh buat bid'ah situ. Pergi dengan penuh hormat gitu saja. Tak boleh nak buat. Kalaulah boleh kau buat-buat ahli bid'ah ni, nyak guling situ. Guling nama ni. Sepuluh ayat tu. Ayat kena sembelih. Dahsyat ahli bid'ah. Kalau di India, di Pakistan, di Turki, di mana-mana, di Iran lagi lah Syiah tu. Memang teruk. Di Mesir kapur teruk. Sekarang ni pun teruk. Tempat kita ni dalam bab tu di antara yang terbaik dalam dunia. Walaupun ada lagi, kita boleh tegur lagi, tapi banyaklah ada negara orang tak ada negeri kita terkawal, alhamdulillah. Ke mana-mana pun alhamdulillah. Sebab apa? Demo ni guling situ. Pergi pasal kamu lah, palu gendai lah, macam-macam buat. Ni tak ada. Tempat kita. Dan kubur Nabi SAW, Allah SWT jaga, tidak berlaku benda-benda yang sama apa ini. Tidak berlaku. Dia tidak dibuat lagu tu. Hak besar nampak tu, muka kubur tu, muka asalnya di luar masjid rumah tu. Tapi kemudian dah masjid tu besar, rumah tu jadi masuk dalam. Dan dalam masjid tu lah. Jadi hak besar kubur tu bukan kerana kubur tu. Tak. Dah kubur tu sendiri tak ada buat apa, tanahnya. Tak ada buat batu marmar kalau kita kata sepuluh Taj Mahal. Tak. Kalau nak lebih lagi pada tu boleh orang Islam buat. Tapi tak ada. Itu terpelihara. Hak tu lah hak sebenar. Cara lagu tu hak sebenar. Dah kalau Nabi setara tu kita nak lebih ke dia? Tanah saja. Tinggi sikit tanah. Sebab kubur hak baru tanah gitu. Jadi hak buat likung ke apa tu takut orang pergi dekat sangat, nak jaga, takut orang dia jadi mengadak ke situ. Jadi biar tak nampak. Tu je tujuan. Bukan kerana nak memuliakan, nak melebihkan, nak perhabis pitih kerana kubur tu dah. Itu betul lah. Betul. Hak tu lah hak betul. Ahli bid'ah ni apa dia kata? Wahabi pula tak suka. Dia suka orang kalau pergi guling kubur Nabi. Tak ada nyabik dengan Wahabi, molek dah tu buat tu betul dah tu. Kalau dia buat lagu tu betul dah tu. Dia buat. Lepas tu orang siapa kata sesak pula. Kadang-kadang orang kita ni lebih-lebih. Hak tidak-tidak. Baru ni ada orang message kepada ni.
Dia kata ada salah satu jabatan agama di Malaysia ni, kata Wahabi tu sesat. Apa sesat dia? Dalam TV masuk, Buletin Pagi dia kata, TV3. Apa alasan sesatnya? Sebab Wahabi ni kata sembahyang tarawih 4 rakaat 1 salat. Selaginya Wahabi ni aja kalau nak beri zakat ni tidak melalui amal pun tak apa. Kalau betul lah, ada sendiri tak dengar. Orang tu berdasarkan mesej, dia kata dalam salah satu jabatan agama tempat kita, nampak benar jahil. Kalau dia tahu maka jahil. Kalau dia tidak tahu, fitnah. Kalau dia tahu, fitnah, dia buat lagu. Kalau dia tak tahu, jahil benar. Bila ada Wahabi tu ajar lagu tu nya, sembahyang tarawih 4 rakaat 1 salat, tak tengok kau nak malam tu dalam TV tu tunjuk tu lagu mana? Macam mana boleh kecek orang agama ni? Kadang-kadang dia dihantui fikiran dia tu. Bila dia benci kepada sesuatu, jadi hak bukan-bukan pun dia kata. Kalau tidak boleh melalui amal, orang nak boleh belakang sini apa? Bila sesat? Kalau tak boleh melalui amal, sini pun nak buat lagi, kita nak buat lagi. Apa benda? Tapi wak tak ada arah tu, kata bukan-bukan tu, tak patut tu. Jadi menimbulkan kebencian masyarakat kepada satu golongan Islam yang menegakkan sunnah. Mungkin kalau ada kekurangan dia pun ada lah, seperti hal lain-lain lah juga. Ada juga kelemahan dia, ada kekurangan dia, mungkin ada silap dia, ya, tak apalah. Hak lain pun ada lagu tu juga. Tidaklah nak apa sesak gitu mau. Nah, itu kadang-kadang bahaya. Jangan dibawa mulut ke mulut. Jadi menakut-nakutkan orang tak ada pasal. Kalau lagu tu lama-lama orang tak segi Mekah, engkau hak sesak duduk jadi tu iman. Adakah patut lagu tu untuk sebar fitnah? Tak kena tu, tak kena. Anda bukan kata Wahabi ni semua bersih, semua. Tak, tidak kata lagu tu. Ada tempat-tempat kurang dia, kita boleh royak lah tu. Bahkan kalau hak salah, ada. Supaya hak lain-lain juga. Tapi banyak hak molek, hak dia buat tu betul dah sunnah, mengikut sunnah. Bahkan hak kita buat, kita serupa dengan dia, tu hak tu tak mengikut sunnah. Kita tak khabar. Dia berasa molek semua tu. Biar adil, biar sederhana. Gitu setara tu kan. Jadi hak dia buat dalam bab ni, dalam bab kubur ke apa ni, molek dah. Hak tu hak betulnya. Siapa raja dia pun kubur biasa, molek dah tu. Hak tu betul-betul mengikut sunnah. Orang lain tak buat, rugilah dia. Orang lain buat tak serupa dengan tu, rugilah dia. Tidak mengikut sunnah lah dia. Boleh jadi sampai kepada peringkat bid'ah. Jadi dari segitu molek, tak ada apa. Kita tak boleh memburuk-burukkan. Kalau kita duk buat misalnya hari raya jujur pergi kubur, ada anda dengar sendiri seorang penceramah lah, dia kata sunnah Nabi pergi. Dia ambil sunnah mana kau tu? Pakat jujur lah pergi lah ni. Kalau hari raya tak pergi kubur, dah sunnah. Hak tidak bertanggungjawab ni kecek, orang ramai ni tahu apa. Dia kira masuk dalam TV tu kan, hebat lah dia kira. Padahal benda yang bukan-bukan. Kalau jumpa dengan dia, anda nak tanya hadis mana, kitab mana dia, biar dia royak. Tak ada sunnah. Jadi bid'ah dan lama-lama bila kita anggap benda tu sebagai sunnah kan, macam-macam lah dalam masyarakat ni. Tetapi kadang-kadang apabila sesuai dengan pihak tertentu, dibiarkan, hak tu digalakkan, padahal dia menyebarkan bid'ah, bukan sunnah. Hak yang betul tak boleh nak royak. Bahaya tu kadang lagu tu. Kita kata nak mengikut Quran dan sunnah, orang nak royak hak sunnah kita tak suka. Biar royak hak sunnah kita duduk buat. Orang yang royak tabur bunga atas kubur tu molek, hak tu hak molek. Benar. Bahaya tu dalam masyarakat tu kalau lagu tu. Ataupun kalau hak siapa-siapa buat, pihak pemerintah buat kalau bid'ah, kita senyap. Kita tak kata bid'ah. Tak kena tu lagu tu. Bid'ah kan. Sunnah. Tak kira siapa. Hak tu hak betulnya. Sepatutnya. Jangan mudah-mudah mengelirukan orang. Cukup banyak mengelirukan orang dalam masyarakat. Nampaknya kita tak ada masa sekat je lah dia. Wallahu a'lam. Fa akhiru da'wana alhamdulillah.